Saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dan alhamdulillah selepas beberapa jam perjalanan sampai juga saya ke Bandar Datuk. Dah lama tak kempen sini, Zan. Dah lama tak kempen. Kita duk ingat infrastruktur mungkin lebih baik lah, tapi gelap risau. Pakai putih ke kuning? Ni risau sikit. Kuning sikit. Okey ni. Okey. Sini ada harapan. Kita nak berjalan ni. Kurang lagi. Sikit lagi. Kurang sikit. Sikit. Okey. Jalan raya apa, Sam? Bila hang menang nanti, tolonglah perbaiki jalan-jalan raya. Infrastruktur. Terima kasih bagi sambutan. Saya malam ini hanya kerana nak memenangkan saudara Sam, Presiden saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Menteri Pulau Pinang, semua mai bertandang kat Matampau. Malam ni saya tak sempat ceramah, kita jauh sangat. Saya ambil keputusan mai juga kat bahagian Datuk. Mai juga. Dan saudara-saudari, sebenarnya begini. Saya mungkin nak mengatakan kami daripada Parti Keadilan Rakyat dan di tingkat Pulau Pinang memang kita ada takdir tingkat kerajaan itu. Pilihan raya kali ini, kalau ikutkan hati kami, saya mula bertanding tahun 2008. 2008 nak beritahu sejarah sedikit. Dalam ketika itu masa parti kita baru ditubuhkan. Saudara Sam dia merupakan pemimpin siswa UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Dan sudah tentu beliau memang dah mula membina liku-liku perjuangan. Saya kenal dan beliau pernah menceritakan kepada saya betapa hibah dan luluh hatinya beliau kehilangan ibu tersayang pada umur remaja. Tapi semua pengalaman ini membantu beliau membina kekuatan bukan sahaja untuk keluarga, tapi untuk menyumbang kepada anak bangsa. Jadi pengalaman kami, saya ni bila masuk bertanding 2008, saya bertanding di Lembah Pantai dan saya pernah juga, maksudnya saya kita juga masuk lokal tu. Tapi maksudnya jalan-jalan dalam politik ni, saudara-saudari, kenapa kita cakap dengan yakin? Bukan soal kita mendabik gagal. Pengalaman ini mengajar kita. Masuk bertanding dulu punya susah. Nak menang kursi-kursi termasuk di Lembah Pantai tak boleh kita jangkakan boleh mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Tapi sedikit demi sedikit termasuklah negeri di Selangor, bukan saja di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Tapi pengalaman saya masuk lokal, itu pasal hampa dengan Parlimen lah. Datuk Seri Zahid. Dia lah bawa arahan dia lah masukkan saya nak tangkap saya situ. Itu perkara biasa. Datuk Zahid perkara biasa. Saya ucap kat Parlimen. Dia pun kata hasutan, menghasut. Tak salah bila kita menghasut rakyat, kita membenci rasuah. Dia menjadi penting. Kita mengajak rakyat untuk melawan kezaliman, tak salah. Tapi di mata Presiden UMNO ketika itu lebih makan cili ya tu. Ya benar. Cili padi. Jadi pada cili padi maka saya salah seorang yang ditangkap. Tapi pengalaman itu membantu kita melihat apa sebenarnya diperlukan oleh Malaysia ini. Jadi kita cakap nak perubahan bukan soal nak kuasa. Saya nak mulakan dengan kesedaran. Bila kita bercakap saudara-saudari tentang kenapa kita masuk politik. Sekarang orang nyampah dengan pimpinan politik. Tapi nila sedikit takkan nak rosakkan susu sedana. Bukan semua orang dibuat dengan sama. Sebelum saya sampai nak kempen untuk Sam ni, saya kempen dulu kat kawasan lama dia. Bila Timbalan Negeri tau, masa orang calon. Bukan calang-calang. Datuk Seri kat tu. Jadi Datuk Seri baiklah, bukan Datuk semua baik. Yang ni okey lah, yang ni baik. Saya pun kempen kat Hangtuah Jaya. Kawasan lama, semua kata, mana calon kami? Kami rindulah saudara Sam. Dekat nak Bukit Beruang. Bukit Beruang, nama Bukit Beruang. Aku ingat lah kan kat Melaka tu. Tapi saya kata, Panglima kami Syamsul Iskandar.
dia ikut patuh arahan yang sangat berat dibebankan ke atas bahu beliau, datang berlawan secara dari bukan calon-calon orang saya setuju, tapi berlawan dengan individu yang mendesak diadakan pilihan raya semasa banjir berkemungkinan Belanda. Inilah Datuk Seri Zahid Hamid. Ya, melawan Zahid Hamid. Melawan sampai insya-Allah. Itu adalah salah satu perkara yang memberikan kami rasa hormat kerana dia patuh dengan panglima kami sedang bertarung di Hang Tuah daripada Hang Tuah Jaya juga bertarung dah. Dan Jaya Gila, namanya Jaya Gila 2.0. Tolonglah, Datuk Datuk. Tolonglah. Memang bukan mudah tapi beliau ambil cabaran ini. Individu saudara-saudari yang telah menggerakkan, memaksa bukan sahaja untuk diadakan pilihan raya bagi menyelamatkan masa depan dia, tak lain tak bukan Datuk Seri Zahid Hamid. Saya sebenarnya secara peribadi kecewa. Apa jadi kat Gunung Pak Iboy? Apa jadi saudara-saudari yang kita syukur alhamdulillah kita sempat mengadakan penamaan calon dengan selamat. Orang lain bertarung dengan nyawa saudara-saudari. Dan baru sekarang lah panik dengan pergi. Barulah fikir nak pergi tunda kita. Ni, nehi tapi nehi. Hampa jangan bagi chance lagi. Bila dah tunjuk tarik, jangan kita bagi peluang. Saya ni nak cakap hari ni bukan kita rasa gembira berlakunya masalah dalam. Saya dalam parti keadilan rakyat pimpinan kami akui, kami pernah merasa dikhianati. Kami pernah rasa bagaimana sakitnya hati berlaku percakaran kerana individu-individu ini daripada awal jadi duri dalam daging. Tapi kami ambil iktibar. Saudara Sam dengan saya dua-dua, kami kena deklarasi aset dan harta pada Parti Keadilan Rakyat sebelum jadi calon. Kami kena bagi tahu, kami kena bagi sumbangan kepada parti. Anda bayar hutang kan tak? Bayar tak? Kalau tak bayar tak boleh jadi calon. Dan kami kena tanda-tangani bond pinjaman, maksudnya kalau langgar tak cukup dengan undang-undang akta anti lompat, kita kena bayar lagi. Jadi bankrupt kerana kita melanggar akad janji dengan parti. Maksudnya apa? Saudara-saudari, ini adalah kerana rakyat. Kita melakukan perubahan ini, kita insaf, kita nampak puak-puak dalaman yang cuba menghancurkan organisasi yang lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan poket, kepentingan diri, bukan kepentingan perjuangan organisasi dan masa depan rakyat. Dan saya kecewa kerana saya nampak ciri-ciri ini dalam calon UMNO di Badan Datuk. Berapa orang dibuang dan tak cukup dibuang. Tak boleh pula fikir siapa nak jadi calon lawan saya Syamsul Segah. Fikir nak pergi, mengatakan dua-dua nak masuk. Dua-dua pada PN pun kerajaan pusat, BN pun kerajaan pusat. Rakyat jangan tertipu. Pembangkang hanya satu, kita putuskan calon Pakatan Harapan Syamsul Iskandar calon nombor 3. Saya jelaskan semua ini nak memaklumkan ramai rasa kecewa. Apa berlaku sejak 2018. Kali pertama kita mampu mengalahkan kerajaan di peringkat pusat. Memang ada cabaran, tapi saya nak bagi tahu, alhamdulillah barulah sekarang duk sibuk. Tiba-tiba dalam sejarah UMNO, Perhimpunan Agung nak cakap umur gaji 1,500. Dulu kita duk bahas, mereka tak mau nak bagi, tak mau bagi ruang, tak mau bagi bantuan yang mencukupi pun pada IKS. Tapi kerana dimulakan gerakan itu oleh Pakatan Harapan, termasuk memastikan tak ada pelajar kita lebih 430,000 dibuang daripada senarai hitam hutang PTPTN. Bukan saya kata
kata kita ni hebat, tapi maksudnya kita mulakan Datuk Seri Dato' Wan Azizah Wan Ismail dah banding dengan Menteri Boneka sekarang kan, telah mengambil keputusan berani semua suri rumah diberikan perlindungan caruman tambahan oleh kerajaan. Jadi Alhamdulillah, bila kita ada keadaan kerajaan itu takut, dia takut dengan kedudukan, barulah rakyat boleh bangkit. Dan ini yang kita mahukan menjelang 19 November 2022. Saudara-saudari, apa tawaran Pakatan Harapan? Saya nak maklumkan, dalam hal ini, kalau dulu tak pernah Wan cakap pun pasal banjir, pasal bahaya cuaca ekstrim. Sekarang kita dapat lihat bukan sahaja daripada hasil padi. Kak Penang ni walaupun petani kan ni, pesawah kan ni tak selamat dah. Semua dah dapat dah bantuan RM500 oleh kerajaan negeri. Kerana apa? Kerana kita nak utamakan security makanan, kedaulatan makanan, jaga pesawah diangkat, kedudukan, kebajikan mereka. Kita fikir pasal benda tu. Maka dalam manifesto dan apa yang kita tawarkan, kita tak boleh lari daripada cuaca dan juga kecemasan iklim yang sedang dihadapi. Saya rasa bangga pasal selalunya pilihan raya tak cakap ke semua ni. Tapi kita ke depan, kita kata pertama nak buat pilihan raya boleh. Jangan buat semasa Jabatan Meteorologi kata akan banjir, menyusahkan semua, bahaya. Bagilah keabsahan keputusan pilihan raya, orang nak mengundi dengan selamat. Kata Seri Zahida, nak paksa juga. Apa ni? Ya, tak payah macam tu. Ya, kita pun faham adalah had-hadnya. Dalam hidup menjadi ahli parlimen pun, anak sulung saya sudah kata, Mama kontrak 5 tahun je, maksimum. Tiba dia buka pilihan raya awal 3 tahun. Lepas tu kita habis kontrak kerja, kita kena tanya rakyat, boleh bagi tak kontrak baru? Kena ada tawaduk dan sifat rendah diri supaya kita boleh menghargai amanah yang diberikan. Jadi saudara-saudari, iklim, kecemasan iklim ini menjadi dasar. Bila kita bawakan, kita kata apa akibatnya? Hasil tanaman tadi, lepas kemarau berpanjangan, kurang. Ikan, tak tahulah, sini cukup telur tak betul? Ketagusan telur. Ini kerajaan apa nak jaga telur pun tak cukup. Dan ikan kembung ini, khusus pakar dah sebut, ikan kembung ini bila cuaca naik 1 degree Celsius, dia akan berenang ke perairan lain. Nelayan kita pergi cari tak dapat jumpa macam dulu. Tak macam dulu. Dan sekali kalau ada kerajaan dan wakil rakyat yang tidak peka tentang hal ini, termasuklah infrastruktur lain, pada saya kita dalam bahaya. Kita kena fikir mana-mana kawasan, mana peta banjir. Saya sebut ni kerana dalam Pakatan Harapan tawaran kita mencari masa depan yang lebih lestari alam. Fikir pasal kebajikan petani, fikir pasal kebajikan peternak. Sebelum naik harga dedak tu, kalau dengarlah kat pakar, bukan dengar kat kroni, memang dah tahu akan naik sampai 4-5 kali ganda. Kat Matang Persen kami ada 100 orang peternak. Semua kecil-kecilan. Yang penting kita bantu mereka. Maksudnya peringkat kecil mana pun kita fikir bagaimana nak pastikan kawasan tertentu mempunyai makanan yang cukup. Kedua, bagi anak-anak kita, saya tak bagi datuk ni, yang kita nak fikir anak-anak macam mana. Mereka dah pergi sekolah dan kebanyakan hari, minggu-minggu yang paling lama ditutup adalah sekolah-sekolah di Malaysia. Tu pun Menteri Raja Jidin tak pernah nak rasa malu atau kecewa. Dia dalam hal ini, kerana itu saya kata, jangan orang bagian datuk fikir tak mau DPN dah boleh, pilih pula biru Perikatan Nasional. Dia tak suka pada apa Zahid atau Hayat, tapi semua dengan kerajaan yang sama. Dalam pendidikan ini lebih 500,000 tak mak kesian. Ni mak-mak nak ayah.
Kita sudah bimbangkan anak-anak kat di sekolah, mereka tak mampu meraih gaji kalau tak dapat diploma ke, tak dapat ijazah. Dapat ijazah pun bukan tentu, tak ada jaminan dapat pekerjaan yang bermakna dan bermaruah. Jadi peringkat Pakatan Harapan, kita kata generasi TVET ni, TVET ni sesuatu yang sangat penting dan tak boleh bagi semua menteri kawal. Kena ada satu saja pusat, 5 pelajar-pelajar. Akreditasi pun kalau college tu, milik ahli politik mana, dia bayar sikit dapat kelulusan. Kita tak mahu dah kembali ke cara begitu. Saya sebagai anggota jawatan kuasa, kira-kira wang negara dululah sebelum Parlimen bubar. Kita siasat bukan saja isu LCS. La lupa mantan ahli parlimen hampa bertanggungjawab dengan projek skandal LCS tu. Tak apa SPR, bukan saya kata lah. Yang kata ni bekas panglima Tentera Laut. Dalam dewan tu saya fikir 4 tahun kami siasat. Nak beritahu tentang Sri Zahid Amiri, 4 tahun kami siasat dengan laporan forensik. Tak mau bagi mula-mula. Saudara-saudari, Tentera Laut dah kata, ni desain dia, hampa ikutlah. Total bayaran 9 bilion, dah keluar 6 bilion. Apa calon PM buat? Dia sebelum sakau, dia tak boleh design. Hampa ni speak hampa. Bagai, maksudnya dia baca laporan, bagai. Lepas 5 turun laporan. Sebelum apa-apa kesakauan berlaku, sebelum itu berlaku, telah berlakunya penukaran arahan politik, desain yang membebankan lagi, yang tidak dimahukan oleh Tentera Laut. Saya terkejut, kan? Pasal apa? Pasal menteri punya dalam, dan bukannya kita yang cakap. Dalam PAC ni saudara-saudari, semua ada. Pembangkang ada, UMNO ada, PN ada. Tapi yang paling banyak suara tu kami lah. Daripada harapan lah TikTok prestasi lah. Kami tanya, tapi yang bagi pembuktian bahawa akhirnya 6 trilion dibelanjakan. Ada tak satu pun literal combat vessel, literal combat ships? Ada tak sampai Inek Poci? Tak ada. Tidak ada satu pun. Dan bukan itu saja, aset dan sektor pertahanan kita semakin merudum perbelanjaannya dan kedudukan banding dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk dengan Vietnam. Dulu hampa mendapik dada, kita pun mendapik dada dengan Vietnam. Sekarang kita akan gelincir, dan atas dasar itu, sama ada jalan raya, sama ada lampu jalan yang tak mencukupi kat badan Datuk, kata sampailah ke LCS. Saudara-saudari, kalau undi lagi yang tak tahu lah, tiba-tiba ada pula sokong lagi badan Datuk ni. Saya rasa memang kita tak berterima. Dan akhirnya kita minta apa? Kita minta 5 tahun untuk menegang, dan kita boleh laksanakan dasar dan janji kita. Lepas 5 tahun hampa tak mau kat kami, hampa boleh undi. Uncle, you boleh undi parti lain, tapi first you undi Harapan. Tuan-ibu, Uncle kena bantu, you kena bagi tahu kawan-kawan anak-anak. Kerana kali ini, kalau kita tak keluar mengundi, yang mereka mahukan adalah undi-undi ahli UMNO yang keluar. Tapi saya pasti kat sini ada juga anggota-anggota UMNO yang bersama. Saya ucap terima kasih. Bagi tepukan sikit. Pasal saya jumpa pimpinan UMNO kat Batang Pon. Tak ada cakap nama orang yang mana. Tak ada rahsia. Kita cakap terbuka dengan rakyat. Tidak ada perbincangan di kamar-kamar kecil, di kamar-kamar gelap. Bukan Indonesia. Tidak ada di bilik-bilik gelap. Yang kita bincang, kita maklum kepada rakyat. Kita terbuka. Tidak ada hal nak membincangkan konspirasi. Kita dalam hal ini komited dengan Pakatan Harapan. Nak dapatkan majoriti supaya tidak ada mana-mana pihak yang boleh menyalahgunakan ya semua kursi-kursi dimenangi selepas pembentukan kerajaan. It's very important.
Tapi dalam usaha masa kita berbincang, mereka sebut kami tak suka presiden kami. Kami pun kalau Sam menang pun Alhamdulillah. Saya nak dia undi kat macam saya kata apa-apa. Sam, saya minta orang makan Datuk undi. Jangan lupa undi aku dah. Tapi nak bagi tahu, maksudnya dalam UMNO pun mesti ada, mesti ada. Undi ada, mesti ada. You kena terbalikkan. Saya kata orang tua nampak bagus. Bagi tepukan sikit kata abang ni. Bagi tepukan sikit. Dia takut orang ni tak tahu logo. Pasal logo kita warna merah, nama Bangga Datuk. Logo warna hitam putih. Nampak nombor 3, nombor daripada undi dan pangkah. Jangan bubuh yes, bubuh pangkah. Jadi nak bagi tahu, bila mereka cakap begini, kita nak kata orang UMNO inilah masanya. Lakukan perubahan dan selamatkan masa depan. Kalau dengan keadilan kita buat benda yang sama. Seksa, nak buang, geng-geng. Bukan senang kan, Sam, kita kenal lama. Tapi kita kata ini bukan kepentingan peribadi. Kita kena fikir kepentingan masa depan. Maka dengan itu saudara-saudari, yang kita harus buat kadang-kadang pahit. Pahit masalahnya. Tapi kita buat kerana ia adalah perkara yang betul, yang wajib kita laksanakan. Maka hari ini saya fikir, kalau di Pulau Pinang kita boleh laksanakan beberapa inisiatif berdasar yang baik. Daripada anak lahir, macam-macam anak lahir dia daftar dalam kerajaan negeri, kita tak minta tunggu depan pintu ahli parlimen atau adun. Dapat masuk dalam akaun bagi anak emas, skim anak emas. Bangga Datuk ada apa? Kita tak tunggu ada politik. Dia sistematik, secara komprehensif. Maksudnya hampa daftar, hampa orang Penang dapat duit untuk bayi yang baru lahir. Tak cukup dengan tu, anak masuk universiti, dapat kolej mana, politeknik mana lah, daftar, dapat juga bantuan dekat kerajaan negeri. Tak habis lagi, makcik tiba-tiba ditakdirkan Allah ambil nyawa kita. Daftar, dapatlah wang khairat kematian. Khairat kematian. Maka di sini sama ada isunya isu tanah, isunya isu perumahan. Bila kita ada kesanggupan politik, kita boleh saja laksana. Pulau Pinang ni taklah kaya mana, kecil, tanah tak ada, tak macam Perak. Tapi kalau ada kesakawan yang berlaku, di kalangan pimpinan ini bahaya dah. Dia tak ada rasa tanggungjawab, tak rasa malu. Dia tak tahu kalau pun ada kuasa atau duit, kalau hari itu ditakdirkan kita kembali kepada Yang Maha Esa, nak buat apa? Nak buat apa? Jadi kita kena pastikan dalam masa yang singkat, masa tak banyak, ajak kawan-kawan ni, anggota PDRM ke mana ke, kali ni hang mana tak boleh post 114. Pasal apa aku tahu? Orang UMNO cakap, orang UMNO tak tahu lah. Dia kata, undi pos sekarang, Datuk Seri Zahid gagal membawanya dalam parlimen badan Datuk. Yang dah tak sembrong dia kata. Jadi peluang sangat cerah. Saudara-saudari, saya nak tanya, boleh tak bantu menangkan calon kami ni? Boleh tak? Thank you. Boleh? Kita bendera pun dah tak sengit dah betul. InsyaAllah calon nombor 3 saudara-saudari, tolonglah kami. Kami hanya boleh tawarkan diri, tapi yang boleh memenangkan masa depan dan memenangkan harapan adalah rakyat Bangga Datuk. Rakyat Bangga Datuk perlu berani. Kita wajib menjatuhkan mana-mana kerajaan dan fikir pasal nyawa rakyat. Dan saya mahu kita mulakan dengan calon UMNO PN, calon PN. Kita menangkan saudara Syamsul Iskandar. Boleh tak tidak? Tidak!
Terima kasih.